Seterusnya kita tengok perdagangan. Perincian yang kedua, kita tengok perdagangan yang dijalankan di alam Melayu. Pertama, kita tengok dari segi faktor yang menyebabkan kegiatan perdagangan ini menjadi satu elemen yang terpenting dalam kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Pertama, kita tengok barangan alam Melayu menjadi tarikan perdagangan luar. Kedudukan alam Melayu di tengah-tengah laluan perdagangan Timur Barat telah merancakkan lagi kerancakan urusan perdagangan dan perniagaan. Terdapatnya kemudahan-kemudahan pelabuhan yang cukup lengkap kerana pemerintah alam Melayu memahami keperluan yang diperlukan oleh pedagang-pedagang, contohnya mahu membaiki kapal, ada kayu di dalam hutan kita, mahu bekalan air, kita ada air yang mencukupi, mahu tempat tinggal lalu dibina tempat tinggal, gudang-gudang menyimpan barang serta pedagang-pedagang juga sambil singgah mereka juga menjual barangan yang mereka bawa dan mereka membeli barangan yang dijual oleh pedagang-pedagang, terutama sekali pedagang alam Melayu, dan dibawa pulang semula ke negara mereka. Lalu aktiviti beli dan jual ini amat menguntungkan pedagang-pedagang kerana mereka datang dengan penuh muatan kapal dan mereka balik juga penuh dengan muatan kapal. Apalagi barangan yang dibawa pulang itu contohnya rempah dan juga cuka kelapa merupakan barangan yang mendapat permintaan tinggi dan juga menguntungkan. Satu jawatan yang diperkenalkan iaitu Jawatan Tuhan Watakwurah. Jawatan ini diwujudkan berfungsi sebagai menyelia kegiatan perdagangan dan perkapalan. Kalau Kesultanan Melayu Melaka, jawatan ini dipanggil Shah Bandar. Seterusnya kita tengok masih lagi dalam bab perdagangan. Perincian yang kedua iaitu pedagang luar. Sebagaimana yang cikgu terangkan sebentar tadi, pedagang luar mereka membawa barang dagangan daripada tempat asal mereka dan mereka membawa pulang barangan yang dijual oleh pedagang-pedagang antarabangsa yang datang daripada seluruh pelosok dunia. Contohnya, pedagang Cina membawa barangan seperti sutera, tembikar, pinggan mangkuk dan juga payung, gula serta gendang. Mengikut catatan buku sejarah, ada banyak lagi yang dibawa oleh pedagang Cina seperti gincu, kertas, ubak bedil dan sebagainya. Seterusnya kita tengok barangan yang dibeli oleh pedagang Cina seperti barang-barang ubatan, rempah, sarang burung dan sebagainya. Manakala pedagang daripada India, mereka membawa kain kapas, kain pelekat, tembikar, batu permata, contohnya akik dan kernalian. Mereka pula membeli kain sutera daripada Cina, membeli rempah, gaharu, kapur barus dari alam Melayu. Pedagang Arab dan Parsi pula membeli tembikar, minyak wangi, membawa barangan tembikar, minyak wangi, barangan kaca dan manik. Manik itu digunakan untuk perhiasan. Manakala barangan yang mereka beli adalah rempah, kayu wangi. Kayu wangi ini seperti gaharu. Gaharu itu boleh diproses untuk menjadi minyak wangi. Dan sehingga sekarang, permintaan kepada gaharu daripada rantau Timur Tengah ini cukup banyak dan cukup stabil. Didagangkan semula di Rom dan di tanah Arab. Contohnya rempah dijual semula kerana ianya mendapat permintaan yang tinggi dan digunakan oleh masyarakat hemisfera utara untuk
mengawet makanan. Hemisfer utara itu merujuk pada negeri-negeri sejuk yang di atas, contohnya Eropah, Rusia, China, Jepun. Itu negara-negara ataupun penduduk yang sentiasa mengalami musim sejuk. Sekarang kita tengok sepintas lalu kegiatan perdagangan yang muncul daripada laluan kapal dan kedudukan negara kita ataupun Kepulauan Melayu ini dianggap sebagai berada di tengah-tengah laluan perkapalan ataupun jalan perdagangan. Dan kalau pelajar tengok, kerajaan-kerajaan yang muncul adalah di tepi laut. Contohnya Champa, Kedah Tua, Cetu, Gangga Negara dan kerajaan-kerajaan yang lain semuanya muncul di tepi laut. Mengapa? Kerana kerajaan-kerajaan alam Melayu ini terlibat dengan kegiatan perdagangan dan perniagaan. Berniaga maksudnya kita beli dan jual barang. Berdagang maksudnya kita ambil barang daripada tempat kita bawa ke suatu wilayah lain untuk kita jual. Seterusnya kita tengok masih lagi perdagangan, elemen yang ketiga iaitu dibina pelabuhan dan barang dagangan. Contoh yang pertama, kerajaan yang paling awal yang muncul pada abad pertama seperti Funan, pelabuhannya adalah Okio, manakala barang dagangannya adalah Dama, kapur barus, kayu cendana dan gaharu. Ini untuk industri keagamaan dan juga industri minyak wangi. Champa, pelabuhannya adalah Turan, Kamran, Seri Banoi dan Maliti. Manakala barang dagangan pula adalah beras, emas, perak, gading gajah dan gaharu. Gaharu itu cikgu ulang sekali lagi untuk digunakan membuat minyak wangi. Seterusnya, Sriwijaya, pelabuhannya adalah Palembang yang juga merupakan pusat pentadbiran kerajaan. Antara barangan dagangan yang dihasilkan adalah Dama, kapur barus, gaharu, madu, rotan, rempah, mutiara, rumpai laut, gading gajah dan juga sumbu badak. Gading gajah dan sumbu badak contohnya banyak dibeli oleh pedagang-pedagang daripada China. Seterusnya kita tengok kerajaan Angkor, pelabuhannya Yasodharapura. Barang dagangan yang didagangkan adalah gaharu, buah pala, lilin lebah, minyak sayuran Dama dan juga gading gajah. Kerajaan Majapahit yang berpusat di Tuban, pelabuhannya Sidayu, Gersik dan Surabaya. Barangan dagangan yang didagangkan adalah rempah, beras, rotan, kayu cendana, gaharu, ikan, kulit penyu dan juga mutiara. Manakala Kedah Tua, pelabuhannya adalah Sungai Mas dan Pengkalan Bujang. Barang dagangan adalah rotan, Dama, kayu cendana dan juga gading gajah. Gangga Negara, pelabuhannya adalah Pangkalan, Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bido dan juga Sungai Siput. Barang dagangan yang didagangkan adalah bercorak perlombongan iaitu emas, biji timah, biji besi, rempah ratus, kapur barus dan juga Dama. Untuk pengetahuan pelajar, Dama itu digunakan untuk menampal papan antara papan pada kapal. Jadi untuk mengelak air masuk ke dalam badan kapal, Dama digunakan sebagai penebat ataupun gam untuk menghalang air laut daripada masuk ke dalam kapal. Dan dia ada prosesnya yang tertentulah. Seterusnya kita tengok hasil hutan dan juga hasil laut.
yang merupakan produk alam Melayu yang istimewa. Contoh hasil hutan adalah gaharu, digunakan untuk pewangi dan perubatan. Mengapa cikgu sentiasa ulang gaharu ini? Kerana ianya satu produk yang penting sehingga sekarang. Tempatnya di Sungai Mekong, Tanah Melayu dan Sumatera. Hasil hutan seterusnya adalah sarang burung, digunakan untuk perubatan dan makanan herba. Tempatnya adalah Borneo dan mendapat permintaan daripada pedagang Cina dan Jepun. Rotan digunakan untuk binaan dan kraftangan seperti membuat bakul-bakul anyaman dan bakul-bakul besar contohnya mendapat permintaan daripada pedagang untuk digunakan sebagai tempat menyimpan barangan di atas kapal. Lagipun rotan ini tahan lama berbanding dengan binaan-binaan daripada binaan-binaan kraftangan yang lain, daripada sumber bahan yang lain. Satu lagi bahan yang digunakan adalah buluh. Tempatnya di seluruh alam Melayu mempunyai rotan. Kapur barus digunakan sebagai pewangi, terdapat di Sumatera dan juga Pulau Borneo. Manakala hasil laut, banyak jenis hasil laut, contohnya ikan dan sebagainya, dan yang kita tengok di sini yang mendapat permintaan daripada pedagang-pedagang dan dibawa pulang ke tempat mereka. Manakala hasil laut seperti ikan itu digunakan untuk keperluan makanan semasa. Bagaimanapun, contohnya ikan-ikan yang dikeringkan juga didagangkan dan dibawa pulang oleh pedagang untuk dimakan semasa pelayaran dan juga dijual di tempat asal mereka. Hasil laut contohnya seperti gamat merupakan makanan dan juga digunakan dalam bidang perubatan. Tempat penghasilan gamat adalah Selat Melaka dan Laut Sulu. Sekarang tempat yang terkenal dengan penghasilan gamat ini adalah Pulau Langkawi. Mutiara digunakan untuk perhiasan, terdapat di Laut Sulu. Rumpai laut sebagai makanan yang sekarang terkenal dimakan oleh orang-orang Jepun dan masih diusahakan di pantai timur Sabah sehingga sekarang. Aktiviti perdagangan yang seterusnya kita tengok adalah perlombongan dan pembuatan. Pertama, awalnya dijalankan secara mendulang kecil-kecilan. Kegiatan berlombong emas, perak, biji timah dan biji besi. Pembuatan ialah kegiatan membuat barangan harian dan mewah, contohnya perhiasan emas, cuka kelapa, pembuatan garam, pembuatan tembikar, itu contoh pembuatan. Maka ada perlombongan yang kita tengok di atas tadi. Contoh kawasan perlombongan di Champa ialah Pergunungan Hui yang melombong emas, Indrapura, Amarawati dan Wijaya melombong perak, manakala di Angkor Pergunungan Nomdek melombong biji besi. Contoh barang hasil daripada kegiatan pembuatan ini pada Kerajaan Funan dan Angkor, mereka menghasilkan barangan perhiasan daripada biji besi dan emas. Champa pula menghasilkan barangan tembikar dan juga cuka kelapa. Majapahit pula mengusahakan pembuatan garam, pembukusan daging kerbau dan juga membuat mi daripada beras. Kalau sekarang mi daripada beras ni kita panggil bihun lah. Okey, pencerna minda kita tengok sekejap. Untuk pelajar membuka minda. Senaraikan hasil hutan dan hasil laut masyarakat Kerajaan Alam Melayu berdasarkan rujukan cyber. Kalau boleh yang ini senaraikan semua hasil hutan dan semua hasil laut, termasuk hasil hutannya tongkat ali, kelubi, kacik Fatimah dan sebagainya, termasuk juga binatang-binatang yang dijerak di hutan. Kemudian hasil laut kita tengok juga
ada sotong besar, ikan paus, ikan hiu dan sebagainya, termasuk ikan pari, juga kerang-kerang, siput-siput laut. Yang kedua, senaraikan hasil pelombongan dan nyatakan kegunaannya. Okey, banyak hasil pelombongan. Apakah faktor kemajuan penanaman padi di alam Melayu? Mengapakah kegiatan perdagangan menjadi aktiviti ekonomi penting masyarakat dan kerajaan alam Melayu? Ini pelajar boleh fikirkan untuk menambahkan pengetahuan. Dan juga boleh dijadikan latihan oleh guru-guru. Baiklah pelajar, itu saja pembelajaran kita untuk bab 2, sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Jangan lupa kita bertemu lagi di bab 3, iaitu sosio budaya alam Melayu. Cikgu harap sepanjang pembelajaran di bab 2 ini, pelajar dapat manfaat dan ilmu untuk digunakan di masa yang akan datang. Untuk itu, cikgu akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jaga diri, kita jaga kita.